Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sambung pada muka surat yang ke-14, baris yang ke-10 ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan banyak lagi rukun yang lain daripadanya. Bermula haji pada hakikat itu, naik orang salik kepada martabat wahdah, hingga sampai mereka itu kepada hak Allah Ta'ala dengan fana segala yang mawjud di dalamnya. Dan setengah daripada rukun haji hakikat itu bekal. Maka bekalnya itu mahabbah yang sangat, dan setengah daripadanya kenderaan, iaitu nur ahadiyah dengan kurnia hak Allah Ta'ala semata-mata, jangan tiada dapat engkau usahakan akan dia sekali-kali. Dan setengah daripadanya muallim, maka iaitu mukasyafah daripada hak Allah Ta'ala semata-mata. Dan setengah daripadanya senjata, iaitu haibah, haibatul jalal dalam hatimu, hingga jadilah semata-mata, jadi cerdiklah semata-mata jalalul haq ke dalam alam wujud. Maka ketika itu sampai engkau kepada Tuhanmu. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, kita belajar tentang rukun haji. Rukun haji dalam 3 sudut, pada 3 persepsi, 3 perspektif, 3 penilaian. Yang pertama, haji pada sudut ilmu syariat, ilmu fiqh. Yang kedua, haji pada sudut ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, haji pada sudut ilmu hakikat, ilmu isi. Supaya kita menunaikan haji bukan sahaja haji ini naik Mekah, tawaf, sa'i, balik kapur, orang panggil haji. Perangai supaya hak rubahnya kemungkinan bakal piyah, akan jumpa. Hati beruk, jahat supaya. Kalau bahang hati orang, ambil hati orang. Kalau zalim, zalim. Kalau jahat, jahat. Kalau bahang hati rakyat, hati rakyat. Kalau bahang hati anak yatim, hati anak yatim. Nipu, nipu, nipu supaya. Sebab dia naik haji tidak atas asas ilmu hakikat. Dan apa ilmu isi? Maka pengajian kita yang seterusnya, syekh kita ni dia nak ulah sikit, biar siapa kita belajar tentang haji dan kita beramal tentang haji ni, kita tahu apa dia hakikat, apa dia hak sebenar yang Allah Ta'ala nak ajar dalam ilmu haji ni. Apa dia hakikat dia? Iaitu naik orang salih.
Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hak tepi. Bermula haji pada hakikat itu, iaitu haji pada sudut hakikat dia, pada sudut pengertian dalamannya. Naik ni maknanya meningkatlah. Orang salik, orang yang berjalan. Salik ni orang yang berjalan, nak pergi tuju cari redha Allah. Maka orang yang pergi haji ni orang yang berjalan untuk menuju ke arah martabat wahdah, ke arah martabat rasa keesaan Allah yang sebenar. Atas dunia ni berasa bahawa pergantungannya sebenar Allah je. Tak ada lah timbul cakap rezeki kita ni kalau kita tak sungguh, kalau kerajaan nak uri, susah juga. Maknanya martabat kita ni. Martabat orang yang tinggi, dia yakin bahawa rezeki dia Tuhan beri, bahawa hidup dia ni ubudullah, kena sembah Tuhan. Sembah Tuhan, yakin kepada Allah. Dia akan yakin bahawa kalaulah ulat duduk dalam batu boleh makan, semut yang tidak kerja kerajaan boleh segak, tak? Ulat duduk dalam buah-buahan boleh hidup, maka sudah tentulah kita manusia yang dicipta oleh Allah Ta'ala sampai tahap. Maka bila sampai tahap itulah orang yang nak pergi haji, dia berasa dia habis bitis 5,000, dia habis bitis 10,000, dia habis bitis sampai 20,000 kerana dia pergi Mekah. Dia berasa tak apa, sebab Tuhan tambah, Tuhan ganti, Tuhan bagi pula. Kerana dia nak pergi menuju ke arah martabat keyakinan Allah Ta'ala sahajalah yang mengatur hidupnya, hingga sampai mereka itu kepada hak Allah dengan fana. Sehingga dia berasa hak Allah Ta'ala hidup atas dunia ini fana, dia binasa. Maknanya dia hidup rasa atas dunia ni kerja dia mengabdi diri pada Allah. Fana ni maknanya binasa. Fana, binasa. Nak mudah ceritanya, kalau orang yang duduk, kalau besi dah letak dalam api, dia jadi cair kan besi, cair binasa. Tetapi dia tak besi, sejati diri dia ada. Maka orang yang tanpa tahap dia berjalan menuju ke arah Allah, dia duduk macam mana pun atas dunia ni, diri dia seolah-olah binasa lagi. Tak? Likulli atas muka bumi ni yang kekal Allah, atas muka bumi semua binasa lagi. Maka dia mikir lagi, aku binasa, harta benda aku binasa, bini aku binasa, pemimpin binasa, dunia ni binasa. Maka kalau aku penting dengan dunia ni, aku penting dengan keluarga aku penting dengan rumah aku penting dengan segala yang ada ni, habis. Maka binasa hak lain yang fikir. Hak kekal mana? Hak kekal ialah hak Allah, iaitu yang kekal ialah memenuhi tuntutan Allah, iaitu iman, amal soleh, mengabdikan diri kepada Allah. Hak tu kekal. Tapi orang ada mengebuk Tuhan, nah susah. Orang susah. Kalau lapar perut, orang ingat lalu makan kau. Tapi bayar waktu orang tak ingat. Dah sedar. Garis dah. Isya dah. Subuh dah. Kerana manusia ni tidak ada satu sifat fana. Fana iaitu dia binasa dalam hidup ni dengan melihat dunia ni hancur belaka, binasa belaka, tak ada makna belaka. Hak ada makna ialah menunaikan segala hak Allah Ta'ala.
hingga sampai mereka itu kepada hak Allah Ta'ala dengan fana segala yang mawjud, segala alam ni, segala makhluk ni di dalamnya. Segala benda yang ada atas dunia ni binasa belaka, musnah belaka, tak ada makna belaka, tak ada erti belaka. Hak kekal ialah hak Allah, iman, amal soleh. Dan setengah dia faham tak mana kita nak pergi Mekah ni, kita nak tuju kepada Allah Ta'ala dan redha Tuhan, seolah-olah kita tinggal habis barang hak duk rumah kita. Sebab tu kalau orang pergi Mekah yang ingat ke lembu dia mula, apa pagi-pagi ada dah dengar cerita, ada cerita orang tulis. Kalau pagi-pagi hari orang ni dia mikir pagi hari lembu, pagi hari lembu, pagi hari lembu. Dia pergi Mekah pun kata juga, lembu aku pagi ni wan. Dia ingat lembu je kok kapur. Tak? Bisnes aku wan. Sedangkan dia pergi Mekah nak buat ibadat, tumpu ibadat. Tak? Lembu orang kapur tu tinggal. Fana, dia kata, seolah-olah barang orang kapur aku dah ingat belaka dah. Aku nak mari tuju ibadat kepada Allah Ta'ala, nak buat ibadat sepenuhnya pada Allah. Tu dia. Mekah nak kata saya ke? Ingat lupa dia. Kebun hodok kampung tinggal, rumah hodok kampung tinggal, anak-anak hodok kampung tinggal, perniagaan hodok kampung tinggal, kedai-kedai hodok kampung tinggal, tanah air tinggal, segala benda tinggal belaka macam tak ada lah dalam diri dia. Hak diri dia ni ada bila dia duduk Mekah kenapa? Nak cari redha Tuhan dia, nak buat amanah dia, nak tawaf, nak sa'i, nak baca Quran, nak zikir, nak buat ibadat. Hak tu dia ingat. Tu makna dia. Jadi hak tu nak bawa tu dalam pengajaran ibadat haji, hak tu nak ajar dalam hidup kita gitu. Nak ajar bahawa semua hak ada atas dunia ni habis nasa belaka, musnah belaka. Tapi orang nak apa? Kita diri pun dah apa? Dah ada apa? Ilmu, amal soleh, dah apa? Hak lapaknya nasi, hak lapaknya daging gula, hak lapaknya rumah, hak lapak kiwi. Jadi susah dia. Dah apa hakikat kita di Mekah? Dah apa hakikat? Di Mekah, balik Mekah, haji Malboro. Perangai supaya lawan agama, tetap lawan agama. Balik jadi pemimpin, zalim kau. Di Mekah patutnya balik sokong syariat Tuhan, hukum Tuhan. Dah balik Mekah, orang cakap bak hudu kau bereh. Kau hudu mana kau? Malaysia lain, Mekah lain. Dia dah ingat. Dia dah ingat ada hak Tuhan hidup atas dunia ni yang mesti dilaksanakan. Tahu? Dan setengah daripada rukun haji hakikat itu, salah satu daripada rukun haji ialah bekal. Kita nak pergi Mekah, kena ada bekal lah. Tak? Pitih lah kalau tengok pitih. Nak pergi Mekah tak ada pitih, tak haji. Maka pada hakikatnya bekal-bekal yang kita nak bawa bila kita nak pergi Mekah ialah bekalnya itu mahabbah yang sangat, bersangatan cinta, nak bertemu dengan Masjidil Haram, nak tengok Kaabah, nak cium Hajarul Aswad, nak buat ibadat hak Tuhan aja. Kena letak dalam diri. Tak? Rasa dalam diri ni, ya Allah, Allah rezeki aku ni nak tengok Kaabah, aku nak pergi sana, buat ibadat haji aku sana, nak pergi wukuf. Cinta, mahabbah, cinta yang bersangatan untuk pergi Mekah. Itu bekalan yang perlu ada dalam hakikat hati kita. Kalau tanya ilmu fiqh, hukum haji kena ada bekal. Maka zahir bekalannya ada titik. Ada titik ke? Orang tanya mana pergi Mekah tak? Orang pergi Mekah buat ada titik 1,000 riyal je dalam tamu haji. Gelak gambar dia. Orang ada 20,000. Oh, naik tahun 2018. Tak, tahun 2021. Kalau ada 100 dalam tamu haji berat lagi lah kok. Dah cukup rukun. Mana cukup bekalan. Itu bekalan pada ilmu fiqh.
Tapi berkalam pada sudut ilmu hakikat, ilmu dalam yang ada dalam hati kita ni berapa? Bila kita nak cukup berkalam dalam hati kita nak pergi Mekah, kena ada dalam diri kita ni cinta yang amat sangat nak pergi Mekah. Dalam hati Allah rasa kalau boleh tahu ni Allah rasa kalau hati lesalah nak temu Allah gitu. Nak ukur. Ada nak lagi kita orang yang pergi Mekah semata-mata letak dalam diri dia mahabbah. Ada orang pergi Mekah, mana yang pergi Mekah pula? Oh, hak kerajaan we subsidi. Kalau JKK. Kalau gila boleh subsidi. Batuan kerajaan. Boleh pergi Mekah. Ada orang bukan suruh nak pergi Mekah, tapi nak oleh gelarang. Bila pun dalam pasport, bila orang panggil haji. Hak selama ni tak ada haji, tak ada cik. Jadi lepas tu yang ketiganya bukan suruh nak. Piti hadir nak tengok. Kau kali orang kata nak tengok. Bukan cinta dia yang bersangat, tak, untuk melakukan amal ibadat yang Allah Ta'ala ajarkan. Itu kena ada. Dalam ilmu hakikat nak pergi Mekah, bekalan yang paling utama kena ada dalam diri kita ialah cinta kepada Allah yang bersangatan untuk menunaikan amalan yang Allah Ta'ala suruh Mekah. Nak kawah sungguh, nak sa'i sungguh, nak pergi rukun di Arafah sungguh, nak mayang Mekah sungguh. Kalau boleh tak mau tinggal mayang di Mekah di Masjidil Haram. Kena ada bekalan dalam diri. Jam setengah daripada rukun haji kenderaan. Nak pergi Mekah kena ada kenderaan. Tu rukun pada ilmu fiqh. Tak ada kenderaan nak pergi Mekah. Tak. Kita cukup dah reti 20,000 kapal terbang ada. Kapal ada. Boleh pergi tak? Tak wajib pergi Mekah. Sebab tak ada kenderaan. Tetapi pada sudut ilmu hakikat, kenderaan yang perlu ada dalam diri kita ialah nur ahdiyah, cahaya bahawa ahadiyah keesaan Allah, cahaya keesaan Allah menyinari dalam hati kita sehingga dia mendorong kita nak diwajib. Dalam arti kata lain, ikhlas. Kenderaan yang menyelamatkan seseorang untuk pergi buat haji perlu dalam diri dia satu sinaran cahaya yang yakin bahawa nak buat kerja ni menyerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kerana niat lain, bukan kerana benda lain, tapi kerana hasil daripada cahaya yang ada dalam hati yang mendorong dia nak buat Mekah, betul nak pergi nak buat haji. Sebenar-benarnya jangan kurnia hak Allah semata-mata, jangan tiada dapat engkau usahakan akan dia sekali-kali. Cahaya yang ada dalam hati ni kita tak boleh usaha, kerana anugerah daripada Allah Ta'ala. Orang yang diberi kesinaran cahaya dalam hati sahaja yang akan dapat dan akan rasa nak pergi Mekah, tapi tak boleh usaha. Kerana kena boleh usaha naik kapal terbang. Ada BT ayo naik wak wisat, naik kapal terbang boleh. Tapi kenderaan nak pergi Mekah ni, kadang-kadang kita tengok orang kaya-kaya, datuk-datuk, gaji-gaji dia beratus-ratus ribu tanya dia di Mekah lagi. Tak pergi. Dah muda-muda ni orang nak pergi Mekah. Ya yo, kadang mana apa masa leh lagi. Sebab apa jadi kena? Sebab apa? Tak, sebab orang panggil dah apa seru. Orang kita dah apa panggil dah apa seru. Seru-seru tu cahaya. Cahaya Tuhan Yang Maha Esa yang mendorong hati dia nak pergi Mekah. Tak? Harta dia banyak, pitih dia banyak, kekayaan ada. Mari satu seruan cahaya daripada Allah Yang Maha Esa dorong dia. Baik lagi Mekah lah, masa tua, masa muda ni sedapnya, dengan pitih ada ni. Tu. Tak? Ni hakikat. Kenderaan ilmu fiqh. Ada kenderaan boleh pergi Mekah. Tetapi pada ilmu hakikat, orang-orang yang pergi Mekah ni, walaupun dia masa muda pergi Mekah, kadang-kadang kita tengok orang umur 25 dah pergi Mekah. Orang kita kata muda pergi Mekah. Dia tak pasal bitih dia ada. Bitih dia ada ni berkalan. Tak? Bitih yang penting sekali ialah dorongan yang ada dalam hati dia
sehingga dia bersungguh nak pergi buat ibadat haji. Ni kita kena doa dengan Tuhan. Bukan kita doa nak biti je. Ya Allah ya Tuhan aku bagilah biti nak pergi Mekah. Tengok. Ya Allah ya Tuhan aku bagilah kesihatan nak pergi Mekah. Tengok. Ya Allah ya Tuhan aku bagilah peluang cepat pergi Mekah. Tengok. Tetapi yang paling penting sekali, ya Allah ya Tuhan aku, berilah sinaran cahaya dalam hati aku sehingga mendorong diri aku nak buat ibadat haji secepat mungkin. Ya. Allahumma nawwir, ya Allah ya Tuhan aku, kurniakanlah cahaya dalam hati aku supaya aku nak pergi menghadap Allah Ta'ala di Masjidil Haram. Ni dia. Ada tak? Ada tak dalam diri kita? Dan setengah daripada hukum haji, mu'allim. Kena ada orang mengajar. Nak pergi Mekah, kita kena ada ilmu. Orang mengajar. Orang panggil mutawif. Hak tabung haji tu seorang mutawif berapa orang? Suruh kita tanya ustaz tu, mana ustaz nak ihram mana nak mandi ihram mana, nak bayar diyah macam mana, nak bayar dam macam mana, nak cukur kat mana. Tu orang panggil mu'allim. Kena ada orang yang mu'allim yang ngajar kita untuk kita nak buat haji, supaya kita nak buat haji yang salah. Ada orang buat haji yang salah. Ada orang cerita saya, dia buat umrah. Bila buat umrah, orang pokok bola kita nak balik dah ni. Nak naik kapal, nak naik bah ni, nak naik bah lagi Jeddah dah ni. Nak balik dah. Pakai lagi widak lah ke lah, tawah widak lah ke. Pakai lagi tawah widak lah ke. Masing-masing nak tawah widak ni, nak balik dah. Kira pandai lah ke lah. Wak tawah, wak sa'i, wak umrah cak kali dah. Pakai lagi ya. Kabur dah. Lepas tawaf wida, balik lalu. Bak kita nak naik bak, kita nak tapal tu. Di lapangan terbang tu. Aku lambat pula. Duduk lapangan, duduk kapal dekat bah, tunggu. Ada seorang, tak apa-apa. Tunggu juga Allah. Lama je tunggu. Dalam keadaan orang lama tunggu, doktor baru lari. Lenguh macam ni. Lari. Orang kata mungkin mana nak jumpa ke? Sesak ke mana? Apa jenis semua orang cari mengata rawa dok ni, telefon dok ni, untuk mana? Dia kata aku tawaf widak. Kamu tawaf widak mana lama dengan orang lain tawaf 7 kali. Kamu tawaf mana? Dia kata tawaf 7 kali, lepas tu aku sa'i 7 kali. Dia kisah. Dia nak tawaf widak ni macam ke umrah kau. Tawaf widak, tawaf saja. Sa'i dah ayuh dah. Tawaf dengan sa'i ni amalan dalam umrah. Sebab tu nak pergi buat ibadat, kena ada mu'allim, kena ada ilmu, kena ada orang mengajar. Tu ilmu fiqh. Tapi buat haji pada ilmu hakikat, kena ada mukasyafah. Ni kata orang yang nak buat ibadat haji, dalam hati dia mesti ada mukasyafah. Mesti ada satu perkara yang membongkar kejernihan hatinya sehingga dia nampak daripada hak Allah Ta'ala semata-mata. Mukasyafah ni maknanya, kalau kita buah cermin, kita bubuh nutup atas cermin tu. Kita nutup dah, nutup kain. Kita akak kain tu. Lepas tu nampak cermin. Cermin tu nampak diri kita. Tu mukasyafah. Cermin yang mencerminkan diri kita. Orang yang nak pergi Mekah itu juga, dia kena selok segala kejahatan dan kemungkaran dosa yang ada dalam hati dia. Dia kena selok, dia kena buang, dia kena bertaubat, dia kena insaf selok sehingga hati dia bersinar macam ke cermin. Cermin diri dia nampak. Ini tanggungjawab hak Tuhan ada. Tawaf bakta, sa'i bakta, cukup kepala bakta,
Dia tak? Wukuf di Arafah sebab apa? Mungkin Mekah ni sebab apa? Dia nampak boka nak ke hak Tuhan. Dia nak apa? Pergi Mekah nak beli. Balik Mekah pergi, orang mari rumah ramai-ramai makan air zam-zam. Dia nampak nak balik air zam-zam. Dia nampak pergi Mekah nak beli kerabu. Dia nampak nak pergi Mekah beli barang-barang hak Mekah. Beli gelang balik ke anak cucu. Tak. Bukan siapa kena dia orang di Mekah, dia kena buka taubat pada Allah biar nampak selok hati dia ni cermin nampak hati dia, nampak diri dia. Oh, ni Tuhan, kerja Tuhan, bukan siapa yang nak buka hati. Siapa nampak hak Tuhan saja semata-mata. Atas dunia ni aku di Mekah tidak ada lain melainkan segala suruh hak Allah. Bukan kerana kepentingan dunia, bukan kerana hawa nafsu, bukan kerana nak melacur, bukan kerana nak aktiviti semata-mata, bukan kerana binti hanya doa di Mekah. No, kerana hak Tuhan, kerana perintah Tuhan. Boleh? Tahu tak? Tak? Boleh tak? Dan setengah daripada rukun haji senjata. Kita nak pergi Mekah, zaman dulu di antara bekalan dia kena ada senjata. Sebab lalu atas padang pasir, tak ada senjata, dah selamat diri kita. Ancaman daripada lalu-lalu. Dululah learning kemungkinan senjata dia kena ada visa. Nak pergi Mekah kena ada visa. Kalau tak ada visa kena tahan, masuk jaga, habis kita. Tu ilmu fiqh. Ilmu hakikat kenapa? Senjata nak pergi Mekah, ilmu hakikat dia kenapa? Haibatul jalal, rasa kehaibatan Tuhan yang maha mulia. Aku pergi Mekah ni sehingga dia merasa dalam diri dia kehaibatan Allah. Bila rasa kehaibatan Allah, bila pergi Mekah, walaupun tengok orang pergi Mekah tu serba-serbi orang di Mekah. Oh, orang di Mekah bukan orang Malaysia aja. Orang Iran ada, orang Hindustan ada, orang Jepun ada, orang yang berbagai-bagai bangsa. Maka tu di antaranya yang membuatkan kalau orang yang tidak rasa haibah kepada Allah, dia akan tengok dulu, Tomeh orang Turki. Oh, tersebut Turki. Puan ya. Lalu pula orang Iran, Allah, Tomeh orang Iran. Jadi bila orang tengok Tomeh, sebab dia nak rasa haibah Allah. Depan Masjidil Haram di Kaabah dah lagi buat maksiat pada Allah. Bila ke Mekah dia dah rasa haibah Allah Ta'ala, dah lagi di Mekah dia main gurau, cakap bab dunia, ngupak kata korang. Sebab dia dah rasa kehebatan Allah. Orang rasa hebat depan raja mana? Kau kita bayar. Kalau kita pergi ngadak raja, berani tak kita cakap depan raja barang-barang? Doa. Kita tak berani nak kata, raja buat istana besar nak buat apa? Fitih. Fitih mana? Tanya kita. Tengok tak, kerana kehebatan raja ada, kita tak berani. Bahkan apa ada orang cium tangan apa? Cium tangan raja. Itu bandingan raja yang mulia, yang maha agung. Ni nak menghadap Allah Ta'ala yang maha mulia, yang duduk dalam keadaan kita rasa kita duduk dengan kehebatan Allah. Boleh tak? Boleh tak? Kita duduk Mekah, buat perkara-perkara yang haram, jangan. Buat perkara makruh pun tak berani ke Mekah. Cakap-cakap dengar pun tak berani ke Mekah. Sebab kehebatan Allah dalam hati. Hingga jadilah semata-mata jalalul haq, hingga cerailah semata-mata jalalul haq ke dalam alam wujud. Sehingga dia berasa atas dunia ni tak ada yang paling mulia sekali melainkan Tuhan yang maha sebenar. Raja kecil, manusia kecil, pemimpin-pemimpin kecil, semua atas dunia ni kecil belaka.
Hak yang paling hebat sekali dia Allah. Sebab tu kita tengok orang di Mekah, dia rasa kehebatan Allah, siapa-siapa pun koma. Baju putih. Tak ada. Di Mekah mu pakaian pertambalan di gaji. Masa dia gaji dia. Oh, kita tengok ni gaji Negeri Sembilan ni pakai gini ni. Oh ni pakai Lombok gini gaji Johor ni. Ada. Dah. Bila pergi Mekah sama je. Yang paling hebat ialah Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak faham? Pak kita bincang ni bukan bincang ilmu fiqh ni. Bincang kita di Mekah wajib jangan bukan sahaja nak memenuhi hukum pada sudut ilmu fiqh, tapi nak memenuhi hukum dalam ilmu hakikat. Dia kita di Mekah siapa pengertian rasa manis ibadat haji. Main kulit je nak akan isi tak jadi. Tak ada kulit, bahan isi saja tak jadi. Betul tak? Kita isi je. Bak zahir-zahir kita tak cara salah. Dia kena ada kulit, baru isi duduk dalam. Kulit kena kukuh, kulit kena comel. Lepas tu barulah tengok isi. Orang tengok buah durian, tengok kulit kau. Orang tengok buah timun, tengok kulit kau. Rambutan kalau hitam kalau buah, dah tahu dia comel dah isi dalam. Tetap dia kena ada hubungan isi dengan kulit. Ilmu fiqh satu segi. Ni ilmu hakikat, ilmu dalaman. Maka ketika itu sampai engkau kepada Tuhan mengelih. Sampai ni maknanya bukan kita jumpa menghadap Tuhan, jangan salah faham. Itu ni dia terjemur. Hingga engkau sampai, ketika itu sampai engkau kepada Tuhan. Barulah masa tu hati kita ni gantung dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan Quran kata pegang tali Allah. Maka masa itu barulah kita gantung dengan Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Bahasa dia, bahasa nak beritahu hati kita duduk ingat Tuhan semua. Bila duduk Mekah ingat Tuhan, balik kampung ingat Tuhan. Ni duduk Mekah, bagusnya pergi semayang dia mengosok. Oh, Masjidil Haram. Tengok tu imam mayang tak sedap. Oh, meleleh mata. Balik kampung, pergi tapas seminggu, hari esok seminggu. Tak? Subuh, Zuhur, Asar, Garik, Isri. Nampak kamu? Dah seminggu sudah. Kira muka. Lepas kerja lembu lah. Tak ingat. Sebab dah masuk hakikat dia. Hakikat hati ni siapa mencari redha Tuhan dan memenuhi kehendak Tuhan. Tak ada apa. Tak ingat. Dan setengah daripada rukun haji taulah. Kita nak pergi Mekah, dak wajib kita pergi Mekah kalau kita tak ada kawan. Dululah. Ni dia nilai dulu. Tak boleh pergi Mekah seorang, kerana kalau pergi Mekah seorang lalu pada pasir kena serang dia lalu. Maka nak pergi Mekah kena ada taulah, kena ada kawan. Tu pada ilmu fiqh zaman dulu. Zaman ni tak ada kawan pun apa dah. Orang pergi Mekah lain dah, lain kapal terbang je. Tetapi penilaian ilmu fiqh zaman dulu. Zaman ni gitu. Tapi ilmu hakikat berapa? Iaitu tajalli sifat jamal. Tajalli ni maknanya biar timbul, biar jelas sifat jamal, sifat cantik Allah kepadamu. Biar tajalla sifat jamal, biar zahir, biar jelas sifat cantik kepadamu. Biar timbul sifat comel dalam diri kita dah. Jadi berubah dah. Balik pun cakap boleh, nega dak nipu, dak suka ngopak orang. Ni kau sebelum di Mekah tu kau pakai luar pendek hok duk depan rumah. Kalau hok kurang kau rambut tu macam berpotian sama banyak. Mbak kata mencari ikan. Ikan. Dak. Bila balik kampung, balik Mekah, sifat tajalla, sifat jamal. Zahir, sifat comel kepada kita. Sifat comel yang Allah Ta'ala ajar tu
yang ada pada diri Allah hadir pada kita. Kenapa? Kita berasa Tuhan nampak, kita berasa Tuhan tengok, kita berasa Tuhan pelik, kita berasa Tuhan teliti. Maka kita keluar pondok bagato lah, rambut beresek kali dok orang kuat. Kalau orang lelaki kita juga dok lah, nak pergi ceruk makan luar pendek, dok cari dah luar molek-molek. Ni kau dulu nak pergi Mekah, nak pergi Mekah susah. Nak pergi ceruk boleh, dia nak betul luar pendek. Pendek. Orang kata mana nak pergi mana ceruk sebab apa? Sebab tidak zahir dalam hati dia sifat comel Allah Ta'ala aja. Dan sifat comel Allah Ta'ala tu tidak timbul dalam diri dia, tak rasa dalam diri dia, tidak ada rasa dalam. Supaya tetap engkau pada ketika daripada tergelincir kepada bahaya kufur. Kita bimbang kalau sifat jamal, sifat comel ni tak ada dalam diri kita, bimbang-bimbang tergelincir kita kepada bahaya kufur. Akhir-akhir lama jadi kufur. Amal Allah tak hari sembahyang orang pun kabar dia nak warna lama nak bayang nak apa mai sibuk orang mu bayang lah cara orang nak apa. Dah lama tu. Bila orang tu buat dia mula nak disuruh Allah cara kopi rai orang mu nak bayang mu nak disuruh hati je buat kenapa cara orang. Mula-mula kita dulu. Lepas tu pergi kabar pula betul dah. Mungkin nak nasihat aja, nasihat tak apa ikut badanmu, aku nak masuk neraka pun kan susahmu. Cakap lain. Tak? Kubur masing-masing kan? Mu susah kenapa? Kalau sakit aku dalam kubur aku bukan mu. Dia kata, nak bawa ke kufur, nak bawa pada kufur. Bila sifat comel yang diri Allah Ta'ala ni tak ada menjelma dalam diri kita, iaitu dalam arti kata kita nak rasa Allah Ta'ala maha tengok, Allah Ta'ala maha lihat, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha meneliti, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha memberi rezeki. Dan rasa macam tu akhirnya manusia akan cakap lalu rezeki yang makan belakang kerajaan, melawan kerajaan habis ni melihat makan kerajaan belakang. Cakap nak pergi kufur, cakap nak bawa pada kufur. Sedangkan rezeki hidup kita ni Tuhan beri kekayaan. Tak kerajaan awak ada pun lain kelip-kelip pada. Harga ringgit jatuh, ekonomi nak jatuh lah. Tak, minyak jatuh dah harga. Tak, seluruh dunia bimbang kita, takut, pusing. Mulalah kerajaan nak semok pula bajet. Hak bajet juta-juta, berjuta, berbelia-belia nak cek mula. Kita tengok tengok hak ni tak habis kiri bulan 12 baru ni kira nak berapa meter je. Jalan sekilometer kat 200,000. Tak. Buat projek jalan pendek je sekilometer je. Untung kat separuh. Sebab nak bagi meter sama pokok, sama koni-koni. Kayak gitu hak tahu. Tuhan tunjuk tadi. Mudah nak kawal. Habis. Dan sesat. Sabar adalah sesat. Habis. Boleh jadi kufur dan sesat. Boleh kita takut. Hak kita kata orang pakai tudung sampai menari, sampai sambut cium, sampai sambut peluk atas petah dengan pernah artis kepok tu tak pasal kata. Sampai tidak ada tajalli ni makna tidak zahir sifat comel Allah Ta'ala dalam diri dia. Dia tak berasa sifat comel Allah Ta'ala yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui tak ada dalam diri dia tak berasa, maka dia akhirnya tidak memiliki sifat comel dalam hidup dia. Sampai dia sanggup peluk cium orang jantan. Orang tengok pakai tudung comel dah mula-mula, tapi bila naik atas peluk cium udah kan. Ada tajalla sifat comel Allah Ta'ala aja. Manusia 2-3 hari lepas kabar saya cikgu neraka khalwat patah batu buruk. Dah meaning ada dah. Sebab apa? Sebab manusia tidak ada sifat tajalla Allah. Maknanya tak zahir sifat comel dalam diri dia. Dalam hati dia tak berasa Tuhan tengok, Tuhan nampak, Tuhan tahu.
tidak apa. Bermula haji tarikat. Itu haji hakikat. Haji yang kita bincang mula-mula dulu haji ilmu syariat. Yang kedua ni ilmu hakikat. Biar siapa tahap bila kita pergi Mekah tercapai itipati isi haji cinta kepada Allah yang bersangatan. Yalah, zahir sifat-sifat comel dalam diri kita ini kerana kita berasa Tuhan yang memiliki sifat comel. Kemudian yang ketiga, lahirlah mukasyafah. Hati kita ni terbuka tirai segala kejahatan-kejahatan sehingga kita nampak. Bukan nampak kita je, sampai tahap kita nampak akhirat. Lepas tu sahabat Nabi SAW dia mari pegang, dia cium, dia peluk Nabi. Siapa dia kata, ya Rasulullah, aku bau cium syurga. Itu bukan siapa tu. Tuhan buka tirai tentang akhirat, tentang alam ghaib. Dia nampak benda ghaib dan dia dengar benda ghaib. Bukan siapa tu, Tuhan buka. Tuhan buka tirai tu siapa dia bau. Allah, ya Rasulullah, aku bau syurga di sebalik bukit sana. Bukan siapa. Kita tak apa dia. Kita bukan siapa tu, bukan siapa cium bau ikan raya tu orang. Bau piye ni kasih gam tak nak bukan siapa tu kita. Bukan siapa makan. Bukan siapa minum. Bukan siapa duduk. Bukan siapa akhirat jauh dari kita. Allahu akbar. Ya, sampai sangat tidak. Sirah. Kita sambung semula. Bermula haji tarikat, haji tasawuf. Macam mana kita nak buat haji supaya kita sampai tahap kaedah tarikat tasawuf yang diajar oleh ulama. Wallahu ta'ala